Panggung anniversary saya rasa ramai tu. Saya panggung anniversary ni saya ada, kalau tuan-tuan pergi ke Campbell, tuan-tuan main di pertama malam terutamanya, saya akan jumpa dengan seorang wanita tua yang bertudung dan dia dah bongkok sikit sekarang. Saya rasa ramai yang main, siapa yang dah main lama di KL dan selalu main di Campbell, saudara main di sekitar jalan Tunku Abdul Rahman, saudara akan jumpa wanita ni. Setiap kali jumpa, dia akan panggil saya abang. Kalau ada isteri saya pun, dia kata, this is my old boyfriend. Dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris sedikit. Jadi, isteri saya akan ketawa sebab ini bukanlah kali pertama. Kan? Jadi, bila kata sebut panggung anniversary Dataran, saya akan mengingat dia adalah ikonik hidup. Berarti saya menjadi budak pada zaman dia telah menjadi, sampai sekarang lah kalau kami berbual ni, orang-orang yang main panggung anniversary, orang main Daya Bumi ni, tuan-tuan. Hari yang Pop Yeye duduk Daya Bumi, hari Rock Kapak pergi anniversary. Dia ada pecahan dia. Hari Sabtu, pengurusan Daya Bumi akan belanja Pop Yeye. Kerana Pop Yeye sedang buat coming back pada mid-80s. Itulah saya lihat The Zurah 2. Zurah 2 semua main dekat situ. Bawah pancuran air Daya Bumi tu, yang sekarang adalah kawasan ruang lega pejabat pos. Kita akan pergi layan. Kemudian apabila Ali Bakar menerima kontrak untuk menyediakan ruang hiburan kepada anak-anak muda di Kuala Lumpur, Ali Bakar dapat kontrak daripada panggung anniversary yang kemudiannya dijadikan siri di televisyen. Jadi ramai orang menontonnya, menjadi popular panggung anniversary kerana orang yang berada di luar Kuala Lumpur yang dilanda demam rock kapal menontonnya daripada program yang telah diprogramkan oleh TV3. Dan bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur je, tuan-tuan, adalah hari untuk kita keluar. Kebiasaannya tu kalau kita keluar hari Sabtu, kita tak akan balik. Sebab tambang untuk naik bas mini tu, 60 sen tu dah kira boleh tambah 40 sen dah boleh makan nasi. Jadi kita jarang balik. Jadi overnight sangat kuat. Woodstock, sisa-sisa Woodstock masih ada kerana pada waktu tu polis macam menghadkan pergerakan di mana kalau nak bermalam, kita boleh baram di Padang Kelab Selangor. Kerana Padang Kelab Selangor bukan padang bola macam sekarang. Dia adalah padang rugby dulunya dan kita boleh tidur di situ. Dan besok hari Ahad, kita akan mandi. Sama ada kita memilih untuk mandi di pipe terbuka dekat dengan bangunan dulu dipanggil benteng. Sekarang ni bangunan apa situ ah? Benteng tu dah tukar jadi apa, Sam? Bangunan apa yang besar tu? Bukan, bangunan tinggi tu, shopping center tu. Kalau dulu ada benteng lama tu, Campbell, belakang bangunan Campbell ada satu menara tinggi tu. Dulu adalah kawasan padang lapang, tempat parking. Malam dia ada tempat orang berniaga. Komplek pun saya lupa. Apa dia? Abdullah Munshi. Okey, dulu bangunan parking Abdullah Munshi tu, kita dibenarkan mandi. Polis pun buat tak tahu walaupun belakang balai. Dibenarkan. Jadi semua orang-orang jadi hippies yang jadi Woodstock zaman tu akan mandi di situ. Sebab dia ada pipe banyak. Jadi pipe tu dibenarkan mandi secara percuma. Jadi daripada dataran kita akan pergi mandi dekat situ. Dan kita akan lepak lagi untuk tunggu petangnya dan kemudian kita akan pergi ke panggung anniversary. Saya fikir adalah zaman gelap waktu tu. Zaman gelap kerana ramai orang-orang yang dia juga adalah zaman dadah yang luar biasa di Kuala Lumpur. Zaman gelap, zaman dadah dan jenayah. Lepas tu waktu tu saya rasa adalah the last generation Woodstock Kuala Lumpur. Kemudiannya apabila undang-undang dipinda, undang-undang Akta Kutu Rayau dipinda, di mana mereka boleh ditangkap, polis mula menguatkan tangkapan dan juga dilokapkan. Apabila datang bertukar ketua polis, Kuala Lumpur melaksanakan tidak membenarkan lagi overstay di Kuala Lumpur di tempat terbuka, di mana Akta Kutu Rayau dikuatkuasakan. Jadi sesiapa saja yang ditangkap dan gagal menunjukkan dia mempunyai tempat tinggal berdekatan dengan kawasan dia ditangkap, selepas waktu tengah malam, kita akan kena di bawah Akta Kutu Rayau tu. Jadi waktu tu dikuatkuasa menjadikan orang tak berani lagi tidur merata di Kuala Lumpur. Saya pun dah berkerjaya waktu akta tu dikuatkuasakan, tuan-tuan. Jadi generation tu the last generation. Ramai yang last generation tu dah tak ada dah. Kalau saya tanya tu ramai lah, kalau orang yang datang Kampung Pandan tu istilah budak palung pun dah tak dipakai. Kalau saya sebut, kata saudara datang daripada Ceras pun, Bukit A, Bukit B, Bukit C pun dah bertukar nama, dah jadi Ceras, segala macam Ceras tu. Bagi mereka yang stay di kawasan Selayang, saudara pun dah lupa dah Bukit Botak. Itu semua zaman-zaman tu kod mereka yang masuk ke Kuala Lumpur belum lagi menggunakan kod nama-nama Apache apa semua tu, belum. Kita dibentuk oleh kod di mana tempat kita melepak di kawasan Setinggan yang ramai orang Melayu. Jadi kalau datang, kalau kita nak gunakan kod, kau dari mana? Saya daripada Palung. Palung kita tahu, dia bukanlah Palung di Pelda tu, dia adalah budak Kampung Pandan. Berarti kalau dia bawa perkataan Palung tu datang, dia memang saudara tak boleh jentik, tak boleh tampak. Itu kod yang dia bagi tahu pada saudara, kata dia mempunyai kumpulan. Jadi saya bergaul dengan ramai budak-budak ni, tuan-tuan. Dan saya fikir, kata dia adalah kenangan bagi siapa yang melalui era rock kapak 80-an di Kuala Lumpur.
Itu je saya boleh bagi share. Tak adalah banyak yang membanggakan sangat. Tapi dia adalah memori yang saudara tak akan dapat lihat. Scene Kuala Lumpur telah berubah. Scene Kuala Lumpur telah berubah. Oleh pada waktu aman tu tuan-tuan, kalau beli TV tak boleh bayar sewa. Tak boleh bayar sewa rumah sebab dikejar adik singa nak bayar duit sewa TV bulan-bulan. Kita tak banyak hiburan lah. Jadi berarti orang datang panggung anniversary tu, saya rasa pukul 2 petang kita dah mula daki. Kita dah mula daki daripada, pasal panggung anniversary tak ada bas masuk. Kita akan mendaki bukit tu. Sebab orang nak ambil tempat yang depan. Sebab crowd dia 4,000-5,000 untuk satu sekali show panggung anniversary. Dan untuk pengetahuan saudara pula, level untuk main di panggung anniversary tu, band ayam tak boleh main. Boleh perform live dan mesti ada nama. Jadi waktu tu saya cerita pada saudara, banyak band yang saudara sebut sekarang ni, mereka tak main di anniversary. Mereka hanyalah datang daripada level Battle of the Band ataupun tour buat album. Hanya band-band yang mencapai tahap tertentu saja bermain di panggung anniversary. Tu dia ada lagi satu tu dipanggil sebagai Legacy Expo Merdeka Kuala Lumpur. Sebab di Expo Merdeka Kuala Lumpur tu Wing dilahirkan. Rahim Ma'ruf dan White Steel dilahir tu. Saya jual belon lagi zaman tu di Kuala Lumpur tu. Jual belon gas. Belon gas tu masih laku di Kuala Lumpur tu. Jadi sambil jual belon tu, tengok. Kemudian begitu juga kumpulan lagu dia yang top tu, apa nama dia? Bukan, sekarang ni gambar dia baru keluar je. Dia menoreh getah sekarang, penyanyi dia yang tua tu. Loving Bond. Saya lihat Loving Bond menjadi juara Expo. Saya lihat final Wing menjadi juara. Saya lihat di situ Rahim Ma'ruf masuk final tapi dapat hadiah Sungai-Surah Gua Hati je. Rahim Ma'ruf berpindah daripada lagu dandut Lizawati dan kemudian menubuhkan band rocknya sendiri nama White Steel. Saya lihat di situ. Jadi kalau saudara tanya, selain daripada panggung anniversary, di mana banyak band-band yang dibawa untuk dipromosi oleh Ali Bakar, maksudnya band dari Perak belum masuk, kebanyakan band dari JB. Sebab muzik hippies dibawa oleh banyak rockers daripada JB. Kerana budak-budak KL lebih bermain sebagai pop rock. Jadi itu banyak daripada Johor. Sebab itu kita tengok waktu tu Left Handed masuk. Surf juga adalah band yang register Johor. Kemudian kita lihat Burmark, kita lihat Fabian. Itu semua adalah band-band yang datang daripada Johor. Dan waktu tu belum ada SYJ. Maksudnya metal belum datang. Kebanyakan orang bermain sebagai classical rock dan juga bermain muzik rock lama. Jadi kapak pun dia jadi kapak jiwang je. Jadi waktu tu saya lihat kata ada dua lesen kalau nak tengok scene Kuala Lumpur. Berarti lesen bagi band yang mencapai pawaian yang boleh bermain di panggung anniversary, berarti Ali Bakar recognize sebagai seorang pengusaha industri muzik. Dia recognize ini level main di situ. Bagi band yang bermain banyak adalah mereka yang bermain Battle of the Band. Tapi Battle of the Band tidak melahirkan Awi. Battle of the Band tidak melahirkan Loving Bond. Battle of the Band tidak melahirkan Rahim Ma'ruf dan White Steel. Sebab dia dilahirkan di panggung yang lain. Jadi siapa yang biasa dengan expo tu, bangunan sekarang ni dah jadi bangunan mara. Dulu adalah hutan keladi. Sebulan sekali hutan keladi itu ditebas. Lepas tu dianjurkan expo. Dan Expo Merdeka tu berlangsung selama sebulan. Dalam Expo Merdeka itulah dianjurkan pertandingan untuk mencari juara Expo Merdeka. Itulah saya kata bahawa history itu kalau ditulis balik, Awi tidak datang daripada Battle of the Band. Maksudnya Wing tidak datang daripada Battle of the Band. Loving Bond tidak datang daripada Battle of the Band. Rahim Ma'ruf dan White Steel juga tidak datang daripada Battle of the Band. Itu aja. Panjang nak share tuan-tuan. Dia memberi banyak visual daripada taman yang havoc tu. Okey. Sabarlah belanja je. Saya tak fikir kata ramai orang gembira untuk mendengar ni kerana tak semua orang boleh bayang visualkan apa yang saya cakap. Sebab ramai yang ada daripada young generation. Tapi saya boleh bagi tahu pada saudara, 6 daripada 10 lelaki Melayu waktu itu yang minat rock kapak akan mengambil ganja. 4 daripada mereka akan mengambil dadah. 10 daripada 10 adalah kaki gaduh. Jadi panggung anniversary dia meter dia dekat situ tuan-tuan. Tapi 10 daripada 10 adalah gigih. Kerana saudara nak pergi panggung anniversary kerana dalam kaki. Saudara kena make sure saudara makan cukup sebab 2 jam tu nak melompat dan menjerit tu untuk menjadikan saudara layak dianggap sebagai rockers tu. Kalau pergi setakat termenung bawa awet sepanjang jalan, awet saudara dah ajak balik dah kena bu dia orang. Okey. Tu saya cerita kata scene tu tak ada dah sekarang. Kalau reunion balik pun saya dah pergi tengok reunion banyak bila band-band besar ni dah ada nama, dia pun tak nak main balik di anniversary kan. Jadi kalau dia main balik pun dah di panggung-panggung besar. Sedangkan saya lihat Search minat konsert di Pesta Pulau Pinang. Masih lagi, sekarang siapa nak main? Search masih main dalam zaman hebat itu. 2 album, 3 album dia masih main di Pesta Pulau Pinang.
Kemudian apabila saya pergi kepada search perform semula dalam konsert yang di tempat tertutup, saya keluar. Tak habis saya dah keluar, tuan-tuan. Saya lihat wing reunion dibuat di Wisma MCA Jalan Ampang. Saya pergi pun sekejap, 4 lagu saya dah keluar. Sebab bila kita dah rasa mood 80, saya tak boleh layan mood mewah. Sebab kita dibesarkan oleh muzik rock sebagai open music, open sound system. Lepas tu kita pergi pada komuniti yang datang bukan nak tunjuk dekat awet dia suka rock. Dia datang untuk bagi tahu dekat diri dia sendiri, I'm still a rocker. Lalu saya keluarlah tinggal. Dan sejak tu saya tak pernah beli tiket, kecuali saya hanya beli tiket reunion Ramli Sharif dan juga Blues Gang. Sebab reunion Ramli Sharif dan Blues Gang mengingatkan kenangan pertama. Kerana saya ambil upah basuh pinggan tuan-tuan nak beli tiket. Masih tak cukup beli tiket. Tapi orang kampung dah panjat stadium Dora Rahman, saya pun masih. Itulah konsep pertama saya tonton, saya berusia 14 tahun. Melihat Blues Gang dan juga Sweet Charity Tour round Malaysia. Kemudian itulah konsep menyebabkan saya bekerja dan naik kereta api pertama datang Kuala Lumpur untuk melihat Iron Gillan Band main. Kerana saya minat Deep Purple. Tapi Deep Purple tak pernah datang. Jadi yang datang Iron Gillan Band. Umur saya 15 tahun, mak saya buat laporan polis sebab tak tahu saya pergi mana. 3-4 hari balik, bapak saya rotan saya. Tapi saya bukan ada cerita bila saya jumpa kawan saya, Azlan Sinaga-Naga. Dia juga mencerita band kami seumur. Rupanya dia balik pun kena pukul je. Sebab dia pergi konsert tu pun jalan kaki daripada rumah dia di Gombak. Jalan kaki sebab duit yang ada cukup beli tiket. Rupanya bila cerita kami berada dalam tim yang sama, gelap berdekat-dekat. Saya kata lah, aku turut kena getah air. Dia kata aku, bapak aku pukul aku dengan kasut. Kerana menghadiri konsert yang sama. Iaitu melihat Iron Gillan Band. Kemudian saya datang Kuala Lumpur bekerja dekat Pasar Coket. Satu syarikat telah berjaya bawa masuk Scorpion. Tapi waktu tu tekanan orang Melayu terhadap rock adalah jahat dah tinggi. Dan sekali permit tu ditarik balik, wang pembeli tiket tak dipulangkan. Saya ingat lagi tu saya berbaris panjang untuk dapatkan tiket tu. RM40 tuan-tuan, bekerja dekat Coket gaji RM5, berhutang dengan bos kena potong hari-hari lagi gaji. Akhirnya tak dibenarkan, itu tekanan dah jadi besar. Dan lepas tu saya ingat saya dah bekerja, saya tak adalah anti-rock lah. Tetapi saya escape lah sebab anda tak boleh menunjukkan wajah anda kerana pada waktu tu orang sangat benci lah. 90 tu saya beritahu pada saudara. Selepas golongan murtad paling dibenci, golongan rockers lah yang paling ditohmah. Jadi waktu tu ramai macam-macam lah. Kerana berbanyak kes yang ditangkap adalah orang yang rambut panjang isak dada. Dia rambut panjang, dia tak boleh utamakan rambut dia. Ditangkapnya orang dituduh dia ni adalah rocker, ni budak rock lah ni kena tangkap. Dia asal rambut panjang, tangkap dada. Dah tentulah tuan-tuan, isak dada nampak selekeh. Semua dibebankan atas rock, dibebankan atas rock hinggalah berlaku peristiwa Sungai Nibung. Itu yang menyebabkan rock diharamkan. Rockers kena gunting rambut apa semua. Itu je lah. Saya masih menganggap kata Awi adalah Datuk Awi lah. Nak sebut Awi pun rasa tak kena tuan-tuan, cerita pasal rock sebut dia Datuk. Awi adalah the greatest rockers yang ada. Saya boleh bagi tahu kata itu legend Awi. Arwah Sama adalah the best guitarist untuk live performance. Kalau kata bergaya menang dekat orang lain lah. Tapi siapa yang tahu gitar dan lihat Samad main live, saya masih kata bahawa mata saya tak akan pergi ke mana, akan pergi ke Samad setiap kali music break dan dia main gitar. Because the best guitarist yang kita pernah ada. Walaupun orang sebut Mankida ke apa, saya masih menganggap kata untuk show live, Samad is the best guitarist. Saya masih menganggap kata the most entertaining drummer untuk kita tengok dia play drum adalah Mandayak daripada Left Handed. Ni saya tengok live, saya tak mau cerita pasal album, saya tak mau tengok gambar poster. Saya kalau pergi live, kalau kena lagu 2 Minute to Midnight tu, saya akan pusing cari tempat je nak tengok Mandayak ni pukul drum ni. Kerana saya menganggap kata the best live performance drummer adalah Mandayak. Saya masih menganggap dia budak kolej yang sesat tu, yang seorang rambut panjang sampai sekarang kelak dunia. Tapi itulah saya kata zaman tu ada banyak benda buruk untuk saudara ingat kalau saudara tak berada in scene. Siapa yang berada dalam scene tu, kita pun tahu sebab kita akan tengok banyak rockers yang datang daripada orang yang tercicir pendidikan, orang yang datang tak ada peluang, tapi mereka telah mencipta. Sebenarnya kalau tak kerana pada waktu tu kuatnya budaya ingin mencapai, sebab peluang pekerjaan sangat terhad. Waktu tu tak ada kolej semua. Hanya orang Melayu yang betul-betul excellent boleh masuk universiti. SPM grade 2 duduk saja. Sekarang saudara dapat 6C pun ada universiti tawar pada saudara. 4C pun sekarang orang WhatsApp bapak saudara suruh hantar saudara masuk universiti. Dulu saudara jumpa bapak saudara, dia pun tak tahu apa itu masuk universiti. Dia pun tak faham masuk universiti itu apa. Jadi ramai orang tercicir, tapi sebab tu saya kata the most of greatest yang datang ramai je dalam industri muzik. Sebab saya fikir kata industri itu memberi ruang pekerjaan sampai pada 5,000 orang Melayu. Sama ada mereka band boy, mereka adalah penulis lirik, mereka adalah komposer,
Mereka adalah rookie. Sekarang tuan-tuan pun tak tahu istilah rookie. Dulu ada rookie. Setiap penyanyi ada rookie dia, setiap gitaris ada rookie dia. Rookie adalah pekerjaan yang tinggi dalam industri kerana anda akan mark to mark dengan semua legend yang saudara kenal. Kemudian dia banyak pekerjaan dalam sektor live kerana saya ramai kawan-kawan saya yang kemudiannya bekerja menjadi kru pada live band ni kerana besar. Saya beritahu kata the greatest live band in history adalah Ekspedisi. Kerana tidak ada band yang main sebanyak-banyak live seperti mana Ekspedisi main. Dan Ekspedisi adalah band yang paling dahsyat kerana pada zaman kemuncak dia masih lagi main di Expo. Berarti saudara boleh jumpa dia dalam pesta. Sebab tu dia dipanggil band Pampir. Kerana humble-nya Ekspedisi ni pada zaman artis-artis besar telah mula menikmati privacy, maksudnya tak main di grade-grade league rendah. Orang-orang di Maran, di Temerloh, waktu saya main Expo tu tuan-tuan, Expo tu bergerak je yang dua pusing tu. Dia bergerak daripada Maran saya pergi Temerloh saya pergi. Masa itulah saya tahu di semua tempat Ekspedisi akan datang. Ekspedisi akan datang main lebih daripada satu walaupun Expo tu hanyalah 7 hari. Berarti kalau Ekspedisi punya demand walaupun di Maran, Pak, ni orang Maran yang membesar tahun saya lah, awal 80-an ni sampai pertengah 80-an kita akan tahu bahawa orang Maran, orang Temerloh adalah orang tak pernah datang KL kerana Ekspedisi akan datang ke situ. Jadi bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan pedalaman, Ekspedisi adalah band besar yang datang ke kampung-kampung. Jadi sebab tu Ekspedisi punya pengaruh yang luar biasa kerana mereka membina crowd mereka daripada live performance. Dan saya masih menganggap kata satu-satu band yang boleh menyebabkan anda stay sampai 2 jam kalau live adalah Ekspedisi. Dan anda dia live dia mood dia sangat best daripada awal sampai habis. Tak ada band yang boleh buat kita stay 2 hours untuk dengar muzik yang menyeronokkan melainkan berada dalam live Pampir Ekspedisi. Katanya saya pun tuan-tuan, saudara nak belanja saya pergi ke Arena Genting, saya masih berharap untuk melihat dan pergi untuk melihat Ekspedisi bermain di Maran, main di Bentong, main di Mentakap. Sebab saya dibesarkan dalam Expo melihat itulah Ekspedisi. Walaupun dia ada 4-5 album dah, dia masih lagi main di Pampir. Hingga pada zaman dia dipanggil band Pampir. Okey, itu je kita dah nak perempat ni, kita dah boleh meniaga dah kalau kita cerita memory ni panjang tuan-tuan. Tuan-tuan pun ramai yang boleh share, terutama peminat Ekspedisi. Saya cerita pada saya, selepas Pop Ye Ye, dia datang Pop Melayu. Pop Ye Ye datang Pop Melayu. Pop Melayu dibuat oleh 4 band besar. Yang saudara kalau nak tahu mesti tahu lah, saudara kena dengar Deloitte, the greatest of Pop Melayu. Kemudian dalam Deloitte dia ada The Mercies. Kemudian dia ada Discovery. Ini dia band. Kemudian dia ada Black Dog Bone daripada Singapura. Jadi 4 band ni meninggalkan pengaruh yang besar hinggalah kita melahirkan band tempatan kita sendiri, The Carefree. Carefree datang dulu. Kemudian Alley Cat datang. Because Alley Cat dulu masa dia datang, album pertama dia adalah penyanyi, lagu copyright. Carefree datang dengan dengan album Kebebasan yang dalamnya ada 2 lagu besar, iaitu Belayan Jiwa dan juga Rindu Bayangan. Itu Carefree. Kemudian untungnya kenapa yang menjadikan, walaupun Carefree dah naik, Black Dog Bone dah naik tu, Sweet Charity masih lagi diangkat dalam zone rock ni. Tapi untung menjadi luar biasa adalah apabila album Drama Kehidupan dan juga album selepas tu banyak yang dia work dengan M. Nasir. Itu menjadikan muzik dia luar biasa. Sebab seorang penyanyi keturunan India yang tak begitu fasih, tak begitu mahir berbahasa Melayu kerana Dewi Arumugam banyak bernyanyi di pub luar negara. Dia mendapat kontrak di pub di Hong Kong dan sesekali dia menyanyi di Pulau Pinang. Tapi oleh kerana lirik-lirik puitis M. Nasir ditulis, kita jadi kagum kerana bagaimana Dewi Arumugam menyanyikannya lagu-lagu yang mempunyai high-end lirik macam lagu Senyumlah Kuala Lumpur, lagu-lagu Kerana, Layang-layang terputus talinya. Kalau dengar, pasal-pasal tu lirik adalah datang daripada S. Amin Sahab. Itu menjadikan muzik Alley Cat menenggelamkan semua muzik yang lain. Kerana dia ada 3 dalam tu adalah Dewi Arumugam yang sangat luar biasa kerana dia akan take over. Sebab dia tak begitu faham bahasa Malaysia, dia akan take feel yang lebih untuk menyanyi lagu-lagu Melayu kerana penguasaan bahasa Malaysia dia sangat terhad. Lepas tu lirik yang datang adalah lirik-lirik yang ditulis oleh S. Amin Sahab. Dan stroke music adalah stroke music M. Nasir. Sebab M. Nasir walaupun saudara kenang dia dengan rock-rock band, saya masih menganggap kejayaan luar biasa M. Nasir adalah mengimbau kembali lagu-lagu luar biasa M. Nasir yang dinyanyikan oleh Alley Cat. Kerana itulah lagu yang mengubah ritma muzik Melayu dalam dunia bukan rock. Kalau saya nak cerita rock banyaklah, tapi kalau bukan rock, saudara rimbau balik Sweet September apa semua, mereka tidak akan meninggalkan legasi yang besar kerana komposisi 3 benda ni yang tak ada pada band yang lain, iaitu suara yang luar biasa kerana Dewi Arumugam mengambil kesungguhan yang luar biasa untuk feel lirik-lirik yang sebenarnya bukan dalam level dia. Dia bercakap bahasa awam pun sangat terhad. Kemudian adalah kerana M. Amin Sahab. Kerana M. Amin Sahab telah mengubah muzik daripada kata-kata kosong yang bombastik kepada storytelling. Sebab tu dalam cerita tu, kini bertemu pula dengan adikmu yang lebih dewasa.
wajahnya saling tak tumpah seperti wajahmu. Mana ada orang nak cerita lagu macam tu, tuan-tuan? Itulah satu-satu lagu Melayu. Yang mana seorang yang putus cinta dengan kakak, jumpa balik adik dia, kemudian hidup terkedu kerana wajah adik sama seperti wajah kakak dia. Cerita dekat saya kalau ada lirik lain yang sama macam tu. Itulah satu lirik yang ditulis Amin Sahab. Yang kemudian kita akan ingat. Bila kawan kita kena joke pun, kita akan cerita, kau jangan ulang lagu-lagu apa ni, Eddie Cat ni. Maksudnya, tak ada orang menulis lirik macam tu. Jadi bila kita tengok drama kehidupan, kisah pelacur di lorong hitam, seribu bintang, saudara tak akan dapat lirik-lirik yang macam tu yang dikenang orang. Adalah kerana pada waktu tu adalah zaman penerokaan baru lirik Melayu yang ditulis oleh Amin Sahab. Saya sampai sekarang, tuan-tuan, tak boleh dengar lagu Ellie Cat ni. Sebab kalau saya dengar lagu Ellie Cat ni, saya akan mengatakan, apalah muzik M. Nasir tak balik. Bukan sebab M. Nasir tak bertemu dengan penyanyi yang boleh menyanyi. Saya fikir stroke muzik tu masih ada pada M. Nasir, tapi dia tak jumpa penyanyi yang boleh carry weight muzik tu. Walaupun sekarang orang main lagu-lagu high note, suara-suara rank tinggi ya. Tapi saya boleh bagi tahu lagu-lagu chord major Melayu pernah mencapai tahap yang sangat luar biasa. Disalin semula dan menembus pasaran Indonesia walaupun dia hanya menggunakan chord major je. Siapa yang pernah dengar, tuan-tuan tahu tu, kalau saudara tengok tu, kalau saya kata the golden era of Amin Sahab adalah collect balik semua lirik dia yang berada dalam lagu Ellie Cat. Sebab saya besar, saya beritahu kata 70s tu, pada saya cerita bapak secara retro tu adalah 70s, di zaman Carefree. Kerana album Carefree rilis pertama adalah tahun 79, Kebebasan. Kemudian Kebebasan 2 dan Kebebasan 3. Ellie Cat rilis lebih awal, album pertamanya, saya rasa 76, Penyanyi. Tajuk album tu adalah Penyanyi. Ku senang-senang sekali bekerja seperti ini, menjadi seorang penyanyi. Itu album dia yang first. Dan tak laku album tu. Kemudian naik album dia bersama dengan Nasir baru meletup. Tapi saya dah dengar dah, sebab kawan saya ada record. Jadi saya dengar record Carefree. Record Ellie Cat. Kemudian saya dengar Carefree lah. Memang dengar Carefree lah. Kebebasan 1, 2 dan 3. Lepas tu datang album-album dia. So carilah siapa yang boleh menulis lirik macam tu. Saya sampai sekarang saya boleh fikir macam mana datang dalam kepala Amin Sahab menulis satu lirik ini, kini bertemu pula dengan adikmu yang telah dewasa. Wajahnya tak ubah seperti wajahmu menggangguku. Mana ada tu? Jarang kita jumpa lirik yang jumpa adik tergugat kerana wajah adik seperti wajah kakak.